Zaman dulu apa tak kena tuan-tuan. Saya kena ribah dengan batang pek lekak belakang tu. Pak kata apa dia? Aku ribah ni sebab aku sayang. Lah hati sayang, tak kena, aku kena. Nah, waktu tu, bila kita jadi pak, baru kita tahu. Nah, waktu tu tuan-tuan, makna dia, Allah bagi kita sakit sebab Allah sayang pada kita. Dia tak mau bagi kita pi jalan mana? Jalan neraka. Tapi berapa ramai hari ni duk ketuk pintu neraka. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala kerana masih diberikan nikmat, masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Moga-moga kehadiran kita pada malam ni mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'udubihi fid darain amin. Berkatalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita nak sebut tentang penyakit-penyakit umat-umat terdahulu ada pada zaman kita sekarang. Nah, yang kita lalui penyakit zaman sekarang ni dah dilalui umat-umat terdahulu. Nah, zaman-zaman yang lain. Nah, zaman kita ni ada juga penyakit-penyakit macam dulu. Apa dia? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayusibu ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, aku mendengar Nabi SAW bersabda, umat aku ini akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu, ya Rasulullah? Nah, Nabi sebut pada sahabat, penyakit umat-umat akhir zaman ni dah jadi dah zaman-zaman dulu. Nah, sama juga macam kita zaman sekarang, penyakit ni ada. Benda tu duk berulang kali jadi. Nah, apa dia? Lalu Nabi SAW menjawab, yang pertama, penyakit itu ada terlalu banyak bersukaria. Terlalu banyak seronok. Terlalu banyak lalai. Kita ni, bila terlampau nak ikut orang, sampailah kita tak percaya qada dan qadar Allah. Nah, qada dengan qadar Allah. Orang beriman kena percaya qada dan qadar Allah. Kita tak percaya. Tu kata ulama. Berapa ramai yang tahu rezeki itu datang daripada Allah, tapi tak ramai yang yakin dengan Allah. Nah, kalau kita yakin rezeki itu datang daripada Allah, maka kita buat kerja ni, waktu bekerja saja kita kerja, yang lain kita akan cari masa untuk beribadat pada Allah. Tapi akhir zaman, manusia kerja bangun pagi sampai tidur malam. Bangun pagi sampai tidur malam. Masa kita tak ada sempat nak beribadat pada Allah. Tu kita kena jaga. Apa dia? Kalau kita nak faham, qada dengan qadar. Orang selalu duk sebut qada qadar ni datang bernama. Orang dah sebut qada dan qadar ni datang bernama. Tahu Pak Long apa dia? Qada qadar. Pak Long, tu bukan sendai pintu. Qada dan qadar ni kalau kita terjemah bahasa kita,
benda baik dan perkara yang tak baik. Qada, perkara yang baik-baik. Qadar, perkara yang kurang baik. Tetapi kita kena ingat, kedua-duanya itu memiliki keuntungan masing-masing. Ada kebaikan pun untung, tak ada kebaikan pun untung. Nah, kadang-kadang kita minta pada Allah, kita rasa permintaan kita tu dah terbaik. Kita rasa permintaan yang kita minta pada Allah tu dah bagus dah. Tapi di sisi Allah belum. Nah, tu kata kita minta dah, kita rasa betul dah yang kita minta ni bagus dah. Di sisi Allah belum. Tu yang Allah Ta'ala belum mustajabkan permintaan kita. Nah, kadang-kadang Allah bagi kita benda yang tak baik. Allah bagi perkara yang tak baik pada diri kita. Kita nampak tak baik, tapi di sisi Allah untung. Contoh, apa dia? Allah bagi kita sakit. Ada dalam ni doa minta pada Allah bagi tambah kencing manis. No, ya Allah, kencing manis aku 24, tambah pergi jadi 48 dah. Tu bukan takat potong kaki, potong pun telok terus balik. Nah, tak ada siapa minta untuk bagi sakit. Ada di kalangan kita yang minta bagi sakit. Ya Allah, teringin aku nak jadi orang sakit ada. Kita ni Allah bagi sakit. Sebab apa? Sebab yang pertama ada untung di sisi Allah. Apa dia untung? Yakni siapa-siapa yang diberikan kesakitan, maka akan dipadamkan segala dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan kepada Allah. Sebab apa Allah bagi kita sakit? Sebab manusia terlalu lalai dan alpa sampai lupa nak beristighfar kepada Allah. Nah, sehari berapa kali kita ingat pada Allah? Tolak dalam sembahyang. Tolak dalam sembahyang sehari berapa kali? Halo, orang sini semua ingat Tuhan belakang ni. Halo. Ni kata orang berlakon ni syurga paling awal. Halo. Tapi paling awal hak tinggi saya. Nah, halo. Nampak lagi kita belum? Sehari berapa kali kita ingat Allah? Tolak dalam sembahyang. Jangan duk ingat hak dalam sembahyang. Lepas daripada sembahyang tu berapa orang je duk sebut nama Allah? Nah, berapa orang yang duk sebut nama Allah? Tu kata kita. Tu kena jaga-jaga apa dia? Sampai terlupa, sampai banyak bersukaria kata Nabi apa dia? Sampai kita lupa payah sebut nama Allah. Tu yang Allah bagi sakit. Sebab apa? Sebab kita payah nak istighfar. Sebab dengan jalan istighfar Allah akan ampunkan dosa kita. Tapi kalau kita payah istighfar, macam mana Allah nak ampunkan dosa kita? Jadi Allah bagi kita bentuk sakit. Ada orang dia redha dengan sakit. Tu kalau kita tengok orang-orang soleh, kalau sentiasa diuji sakit dengan Allah ni, ada uji sakit, ada jumpa dengan sakit, tiba-tiba sakit dia hilang. Kemudian sakit tu tak mai dah, dia cukup gelisah. Tu orang soleh, mau kita. Pernah tak belum tanya, kenapa aku lama tak demam? Pernah tanya? Nah kita tak rasa apa. Sedangkan orang soleh, sifat dia orang soleh ni pada tuan-tuan, kalau tak ada sakit pada diri dia, rasa macam Allah Ta'ala tak sayang dia. Nah, tu zaman-zaman dulu ni tuan-tuan, kalau mak pak duk pukul kita, sebab apa? Dia kata sayang kat kita, betul tak? Tuan-tuan, cuba anak-anak lah. Nah, teruk tuan-tuan. Zaman dulu apa tak kena tuan-tuan, saya kena ribah dengan batang pek lekak belakang tu. Pak kata apa dia? Aku ribah ni sebab aku sayang. Lah hati sayang, tak kena, aku kena. Nah, waktu tu, bila kita jadi pak, baru kita tahu. Nah, waktu tu tuan-tuan, makna dia, Allah bagi kita sakit sebab Allah sayang pada kita. Dia tak mau bagi kita pi jalan mana? Jalan neraka. Tapi berapa ramai hari ni duk ketuk pintu neraka? Bahasa kita lah, berapa ramai duk ketuk pintu neraka? Tambah dunia hari ni gosip tak gosip balong. Nah, balong. Nah, nikah di Thailand tak Thailand, semua dah belakang balong oi. Nah, oh marah balong oi. Nah, siapa duk hantar santau ni balong jaga-jaga ni. Nah, balong. Kita balong duk gosip orang. Jangan takut kita bercerita tentang perihal orang tak buat, teruk balong. Tambah dunia hari ni tuan-tuan, semua nak jadi orang alim. Nah, semua nak jadi orang alim. Jadi kata Nabi SAW pada dia, yang pertama, banyak bersukaria sampai lupa nak buat ibadat. Ni kita pejam celik nak puasa dah balong. Bila puasa orang sini? Ha? Bulan 3? Oh, tak sama dengan kami. Nah, tak sama. Nah, kami puasa Ramadan je, lain kami tak puasa. Nah, Ramadan je puasa. Bulan lain orang tak puasa dah balong. Puasa hari putih puasa. Haram.
Nah, bukan haram puasa tu, kita haram nak buat. Nah, puasa tu tak haram, kita yang haram nak buat. Sebab apa? Berat nak buat ibadat. Berat nak buat ibadat. Tu kata ulama, tanda hati kita telah mati ada 3. Tanda hati kita telah mati ada 3. Apa dia? Yang pertama, tanda hati kita telah mati apa dia? Yang pertama, Allah bekukan mata kita daripada melihat benda yang baik. Balong, mata kita dibeku. Rabun pun tak sedap duduk dah, patah lagi beku balong. Beku di sini maksud apa dia? Bukan tak nampak, nampak. Cuma ditutup daripada melihat benda-benda yang baik. Pak Long nak baca Quran dengan baca WhatsApp, hak mana paling banyak? Orang sini Quran belakang. Ni kata syurga paling tinggi tuan-tuan, tak ada orang lain lah. Nak pada kita tuan-tuan. Quran dengan WhatsApp mana paling banyak? Lama-lah. Semua nak urai. Sampai pertikaikan apa dia? Yang keadilan pada baginda Nabi SAW. Jaga-jaga. Hari ni balong. Sebab apa? Sebab semua nak jadi mufti belakang. Semua nak jadi mufti. Suka-suka hati orang bohlah neraka. Dia seorang je syurga balong no? Maklum makan ubat tahan sakit masuk neraka. Semua maklum, tak ada orang lain lah. Tu kita balong. Dunia lah. Sebab apa? Semua nak jadi orang alim. Tu kita kena jaga. Tanda hati kita mati, mata kita beku. Tak boleh tengok kebaikan orang. Tak boleh, orang kata tak boleh pandang kebaikan apa dia. Quran tak pernah buka baca. Lagi-lagi orang kata tak pernah tengok jalan ke masjid. Tu kita kena tanya. Orang yang jarang ke masjid ataupun yang tak pernah datang ke masjid, yang tak pernah datang ke majlis ilmu, cuba tanya dalam diri kita, adakah Islam yang ada dalam badan kita telah tamat tempoh? Sebab apa? Sebab orang Islam ni tuan-tuan banyak, ramai. Tapi hak beriman pada Allah sikit saja. Tu kita kena jaga. Bila dia nak main jemaah? Ramadan baru pakat main penuh semayang tarawih. Tak jaya tengok malam 29 Syakban ni. Balong, penuh. Sampai tak cukup tempat. Punya orang nak sambut Ramadan bagui. Kena malam 23. 23 dah siapa? Bungkuih belakang. Bungkuih ada malaikat saja. Balong. Tu kita balong. Mata kita beku, Allah Ta'ala tak bagi tengok benda baik. Quran payah buka. Setahun sekali baru nak buka Quran. Tu kadang-kadang kita ni tuan-tuan, beli tasbih bagus dah tapi tak berzikir. Sayang. Lambat lepas dengar orang pergi Mekah pesan tasbih kat kau. Teruk kawan pun. Lambat lepas dengar orang pergi Mekah, dia tu tolong beli tasbih kat kau kat aku. Tak ada kata. Balong jangan beli kat kau, pergi cari menatang kat kau tu patah kepala balong. Balong. Beli tasbih ni banyak dah balong. Dia beli bukan berzikir. Duk pergi bubuh kat cermin kereta. Duk gantung kok kunci. Esok silap-silap ke kunci masuk syurga awal daripada dia. Balong. Tu kita, mata kita beku, Allah tutup daripada melihat benda yang baik. Rabun pun kita tak sedap duduk dah. Apatah Allah buta mata kita balong. Rabun. Tuan-tuan cuba tanya orang rabun, nikmat apa dia rugi? Rugi balong oi. Hak mata sergak tiba-tiba mai jadi rabun duk kena pakai spek mata teruk balong. Ada satu orang Pak Long di kampung saya, dia punya power tu tebal nak mampu. Pakai spek mata pening kepala Pak Long. Dia boleh pakai. Kebetulan pula hari tu tak pakai. Pi masjid buat bini orang, balik masjid buat bini orang lain. Pi masjid buat bini dia, balik masjid buat bini orang. Tak nanya kawan. Sampai rumah anak tanya, "Pak, ya, mak baru lah." Dah mak lama. Takkan kot mak lama lawa lagi ni huduh. Gigi tak ada buat mana ni? Mak hang lah. Dah, pak cuba tengok betul-betul lagi. Tak nampak, make spek kuat. Kawan pun make spek, pakai spek lah. Bini tu imam. Salah buat balik. Hak bini tu imam tu ikut juga sebab apa? Rabun, dua-dua rabun. Balong. Jangan buat pasal balong rabun ni. Tanya orang baca Quran, sedap dah. Tak sedap balong oi. Tu Allah bagi nikmat Allah ni untuk tengok Quran balong. Baca, tengok, dengar. Yang kedua, tanda hati kita telah mati pada dia. Yang kedua kata ulama, iaitu Allah tutup telinga kita daripada melihat, mendengar benda-benda yang baik-baik.
Nasihat tak boleh dengar. Kadang-kadang orang main nasihat kita apa dia? Orang duk ceramah kita. Hang pun baru berubah nak tegur aku. Ni kita. Nah, balong. Nah, ada tak orang lagu ni? Ada balong weh. Nah, tambah pula kawan tu pernah buat kisah silam teruk lagi dia ungkit. Ni kita. Nah, Allah tutup telinga kita daripada dengar benda baik pada dia. Orang bang sebelah rumah, sebelah masjid tak boleh datang mayang. Nah. Beza dengan orang yang jauh. Yang tak dengar masjid tapi tengok waktu dah masuk dia terus start motor mai. Sebab apa? Sebab Allah campur hidayah dalam hidup dia. Tu kita jangan pandang pada pakaian. Sebab pandang pada pakaian belum tentu kita boleh masuk syurga belum. Sebab apa? Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu dia sebut apa dia? Amal ibadat yang sedikit tetapi dengan ilmu serta ikhlas, amal ibadat itu lebih dicintai oleh Allah. Berbanding amal ibadat berkandak-kandak tapi tidak ada ilmu, amal ibadat itu dibenci oleh Allah. Apa maksud dia? Amal ibadat yang kita buat bukan kerana Allah, kita payah nak istiqamah. Tahu istiqamah? Nah, orang kampung saya panggil konsisten. Hello, jangan buat pasal dia cakap orang putih lah kampung saya pun. Hello, bukan senang nak konsisten, nak berzikir. 3 kali ingat senang ah. Ada satu orang Pak Long saya jumpa. Saya dah buat kutip sumbangan pembangunan tuan-tuan. Pak Long ni hari-hari transfer duit 5 duit ya. 5 duit dia bubuh, tak lain tak banyak. 5 duit hari-hari. Mau kita akan pandang bawah kat dia. Lah 5 duit je pun. Nah, baik aku bagi banyak sikit. Pak Long bagi banyak sebulan sekali. Dia tiap-tiap hari. Tu kata kita, jangan pandang pada pemakaian kita tuan-tuan. Jangan pandang pada orang kata nampak jumlah ibadat takut tertipu. Dengan jumlah ibadat yang banyak, sebenarnya di sisi Allah kita tak ada apa. Tambah kita leka dengan dunia ni banyak. Nah, tu kata Nabi SAW, penyakit akhir zaman dia. Yang ni orang banyak bersukaria. Dengar benda-benda yang melalaikan diri pada Allah lebih banyak. Salah kan nak dengar lagu? Tak salah balong. Kalau nak dengar kan nak menyanyi tak salah. Tapi kena bagilah sama label kita, orang kata lebih sikit pada ibadat kita pada Allah. Banyak qasidah-qasidah yang kita boleh alunkan, tapi kita tak mau. Sebab apa? Jiwa kita. Jiwa kita bersih, insya-Allah kita akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Tapi kalau jiwa kita kotor, kita selalu nampak perkara yang Allah Ta'ala bagi semua tak kena gaya dengan dia. Nah, tu kadang-kadang kita akan pertikai. Kenapa Allah Ta'ala tak makbulkan permintaan kita? Sampai satu orang ulama di penduduk bumi Basrah. Penduduk bumi Basrah tanya kepada satu orang ulama, yang ulama tu nama dia Ibrahim Adham. Tuan-tuan kenal Ibrahim Adham? Belum? Kenal? Ibrahim Adham ni orang kata ada lah juga Ibrahim Adham, tapi tu jual ketum tak boleh pakai. Nak belum? Penduduk dia tanya, wahai Ibrahim Adham, nak tanya. Ya, Allah Ta'ala ni tak tepati janjilah. Awak pula. Sedangkan Allah bagi tahu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, nescaya aku akan perkenankan apa yang kamu minta. Lalu kata kawan ni pada Ibrahim Adham. Ibrahim Adham kata, cek balik. Apa dia? Bukan Allah yang tak menepati janjinya, tapi hati kita bila kita minta dengan Allah. Hati kita bersihkan, hati kita kotor. Tu kita nak buat amal ibadat apa? Kena beristighfar dulu. Nak minta ampun dulu pada Allah. Tu yang ulama ajak kita pada dia. Sebelum nak mula semayang, baca dulu Qul a'udzu birabbin nas. Sebab apa? Nak elak daripada bisikan-bisikan syaitan. Nah, kadang-kadang kita tengah semayang, habis Fatihah, kita nak buat apa? Tok Imam baca surah, kita nak buat apa? Dia melilau cari benda yang tak kena belakang. Nah, kita kipas pun tak pernah cuci dia kata. Mampu kita. Melilau lah oi. Tu kata lepas Fatihah kita buat apa? Dia tengok atas bawah. Oi, panas sungguh surau ni. Tak kerti bayar ikon kan. Kutip duit selalu. Dia komen hati dia. Nak belong? Bahaya. Nah, tu kata dia. Bila terlampau lalai. Jadi, terlampau lalai apa dia? Telinga kita jadi kerah. Allah tutup daripada dengar benda-benda yang baik. Ayat Quran tak pernah dengar. Selawat tak mau dengar. Zikir-zikir tak mau dengar.
Allah tutup daripada pekak tuan-tuan. Maknanya pekak dunia ni apa dia? Allah tutup daripada mendengar benda yang baik-baik. Majlis ilmu tak boleh datang. Kan tak mau pergi majlis ilmu, tak dan. Kita kerja hari ni, sampai hari ni kerja, sampai tak ada masa nak buat ibadat pada Allah. Keluar pagi, balik petang. Itu biasa. Ada orang keluar pagi esok baru balik pula. Ada agak? Tu kata kita manusia. Allah uji kita sungguh-sungguh. Zaman Allah uji kita sungguh-sungguh, tuan-tuan. Payah nak cari pemimpin yang berada dalam pemimpin itu kasih sayang daripada ulama-ulama. Tunjuk ajak daripada ulama-ulama, payah, tuan-tuan. Tu zaman paling sejahtera, zaman Nabi Isa alaihi salam. Maksud dia apa dia? Zaman tu tidak ada lagi pakai miskin, tak ada lagi orang minta, tak ada lagi orang perlukan zakat, semua orang kaya belaka. Zaman tu. Tu kita kena jaga. Jangan terlalu seronok dengan dunia. Lah macam-macam balong. Dulu zaman TV, lah zaman telefon. Dulu berebut TV ni tak tahu nak kata dah balong. Tak ada. Pergi rumah dia, orang kata signal tak ada dapat TV 3. Dia pergi tengok rumah orang TV 3. Dulu. Semua telefon, masing-masing ada telefon. Dulu nak dengar berita kena beli surat khabar. Surat khabar pun bungkus habis lah. Ada telefon. Tak ada apa lagi, tuan-tuan. Tak ada apa lagi, dah viral dah. Dunia lah. Makin cepat, makin canggih dunia, maka kamu akan hilang nikmat-nikmat bahagia dulu-dulu. Kita hari ni kau duk hilang nikmat bahagia dulu belum? Pak Long duk berkumpul dengan anak-anak sekali-sekala berkumpul, balik time raya, anak-anak duk buat apa? Pak Long duk bercakap dia buat datang nama. Long, dia buat apa? Mengadap telefon. Mana dia? Tak salah mengadap telefon, tak salah, tapi kena bagi ada waktu. Lama sekali tak balik, tiba-tiba balik raya. Buatlah cara untuk kita bersilaturahim dengan orang. Tapi tu dia kata ulama, betul dah. Akhir-akhir zaman ni penyebab jauh kita dengan Allah ni lebih banyak. Antaranya orang mudah cari majlis ilmu secara online berbanding dengan hadir ke majlis ilmu. Salah? Tak salah balong. Hak depa dak main buat online depa ni tak salah depa balong. Depa nak menyampaikan pada yang tak mampu nak sampai. Tapi kena ingat sama, kalau kita sibuk mencari alasan tak mau pergi dengar kuliah atas dasar senang untuk menuntut ilmu dengan online, silap, tuan-tuan. Jangan ingat seronok, tuan-tuan, online. Kena PKP dulu online, tak apa. Waktu PKP dulu apa tak buat. Semua kuliah belakang penuh. Daripada Facebook, daripada YouTube, daripada Google Meet. Saya pernah kuliah di Google Meet 300 orang. Ceramah sampai terkeluar anak rengkung belum weh. Panggil sekok pun tak menyut. Duk panggil sekok pun tak menyut belum weh. Kok lah ada orang nak menyut. Tak ada. Duk panggil nama kawan kita, nama tu lah kali bini ni main buka speaker. Dia kata ustaz, depa buka aja, depa tak ada lepas ni. Nanya kita. Dah buka Google Meet tu, buka saja gambar tak ada. Hak depa duk tutup hidup keluar isap okok, mampu kita. Dia kata kita ni, kata ulama, bukan tak boleh cara online, boleh, tapi kurang sikit keberkatan macam kita main duduk dalam kuliah. Tuan-tuan dah. Tu. Jadi jangan terlalu bersukaria. Hari ni orang suka tak? Seronok hari ni, tuan-tuan. Konsert sanggup kita pi. Tapi majlis ilmu kita tak mau penuh. Sayang. Salah ke? Tak salah. Cuma orang kata majlis maksiat tu kena kurang-kurangkan. Tu kalau tuan-tuan ada rezeki pi ziarah belah Yaman ke belah mana tak ada, tuan-tuan. Tanah ni, tuan-tuan, mana ada supermarket besar-besar. Pasak pun dah rasa besar dah balong weh. Keluar beli lok tu pun rasa bersalah dah. Kita hari ni pergi tempat lain tak rasa bersalah. Tu, nak abang pada kita. Penyakit dulu pada dia. Yang ni suka bersukaria, seronok. Suka ikut orang, nak lebih daripada orang. Kita, Allah bagi kereta dah. Allah bagi kita motor dah. Adakah kita nak hak tu je ataupun nak lebih daripada tu? Allah bagi kita kereta dah. Kita pun rezeki, boleh beli kereta. Kita pun tak ada banyak orang, lebih kurang 2-3 orang je kat rumah tu. Tuan-tuan nak lebih, nak guna hak tu kan, nak beli hak lain lagi. Tuan-tuan, kita ni, tuan-tuan, orang yang banyak masalah, hidup dia tak tenang. Hidup dia tak tenang. Tuan-tuan ingat orang kaya, orang yang banyak duit tu tenang hidup dia. Beza dengan kita. Orang yang banyak duit belum tentu dia tenang. Tapi orang yang tak ada duit, insya-Allah dia tenang. Sebab apa? Tak ada fikir nak bayar hutang orang.
Tak kena fikir nak bayar ni tuan-tuan. Duk apa yang ada. Tu kita tengok orang yang tidur bantal yang beratus-ratus ringgit, tidur tak lena. Sebab apa? Nikmat lena tidak boleh beli dengan duit ringgit. Ada Pak Long nak tidur malam-malam ni singgah ke depan tu, Speedmart bantu beli nikmat lena. Ada? Pergi Speedmart tu, awak ni Pak Long nak beli nikmat lena RM3. Dia kata RM3 untuk 3 jam lah. Kira okey 3 jam pun tak apa, nyanyi aku nak buat ibadat bagi lagi dah. Tu kata kita. Nah. Orang dulu tidur atas bantal buah nyok ya, tahu buah nyok? Orang Kedah panggil kelapa. Nah, tidur atas bantal buah nyok ya, lena. Nah, sebab apa? Sebab hati dia dengan Allah dekat. Kita hati kita jauh tu kita duk rusing. Kita duk harap makhluk, kita tak harap pada Allah. Tu sebab apa? Terlalu banyak bersukaria. Tu tanda hati kita mati pada dia. Dibekukan telinga kita daripada dengar benda-benda yang baik-baik. Orang bagi nasihat tak mau terima. Kadang-kadang sebab kita ego. Nah, sebab kita ego. Tak boleh terima nasihat orang. Ada orang tak boleh terima nasihat orang muda. Ada orang tak boleh terima nasihat orang. Ada belakang. Sebab apa? Hati kita problem. Hati kita problem. Tak sama dengan orang-orang soleh yang hati bersih. Orang hati bersih ni tuan-tuan, budak mai teguk dia pun dia akan dengar. Kan berlaku di satu zaman dahulu ada satu orang ulama, pemimpin. Dia mai jalan-jalan, dia tengok satu orang budak ni tengah duk berlari ke atas pasir. Dia pun bagi tahu kepada budak ni, dia kata, "Wahai budak, hati-hati takut jatuh lagi sakit." Budak ni pun jawab, "Wahai tuan, aku jatuh lagi aku sakit, aku tanggung sendiri. Aku tanggung sendiri. Tapi kalau hang jatuh sakit, habis dunia akhirat lepas." Maksud dia, kita kalau tak menjalankan tanggungjawab kita betul-betul, depan Allah kita tak lepas, azab Allah kita dapat. Kita tak laksanakan apa yang Allah perintahkan pada kita, depan Allah kita tak lepas. Tak lepas maksud dia, nak jawab soalan tak lepas. Jawab pula bukan dengan mulut kita. Sebab tahu dah mulut kita kaki kencing. Balong. Kencing orang hidup-hidup balong, teruk balong oi. Nah. Pak Long komen apa pun dia tak mau dengar. Ni kita jenis keras hati. Nah. Nak bak ada kita Pak Long hadirin dan hadirat. Tu. Yang kedua, tanda penyakit umat dulu pada dia. Yang kedua iaitu terlalu mewah. Terlalu banyak harta benda sampai satu pun tak terguna buat ibadat. Ulama sebut pada kita, tanda harta benda kita berkat, harta benda tu mampu bagi kita ingat kepada Allah. Rumah kita berkat, rumah kita ada ketenangan, rumah kita barakah, rumah yang mampu bagi kita ingat kepada Allah. Ni kita masuklah rumah, kita nak buat apa tuan-tuan? Tu kata ulama, barang siapa yang menuliskan kalimah bismillah dengan kalimah assalamualaikum di mana-mana tempat, orang kata pintu ke, dekat kereta ke, selagi mana tak tertanggal kalimah itu, selagi itulah keberkatan akan mengalir dalam diri kita. Kan saja-saja tetapi tempel stiker bismillah. Ada ganjaran dia, tapi kita tak mau buat. Ada kita nampak sangat kalau kubur stiker tu orang nampak aku orang Islam pula, tak boleh nak ciluk-ciluk dia kita, mampulah kawan. Nak buat pada kita tuan-tuan. Tu ulama sebut keberkatan tu penting. Tu pernah saya sebut daripada dia. Kita ni ngaji tara mana tinggi sekalipun, daripada kulit kitab ke kulit kitab, beratus kitab pun kita khatam, tapi tak ada khidmat dengan ulama, tak ada keberkatan dengan ulama, kita tak boleh beramal dengan ilmu yang kita ada. Tu kita ni tuan-tuan. Walaupun kita kata khidmat ni bukan nanti bersama dengan guru yang besar. Guru yang mengajak kita alih bata pun kita kena khidmat dengan dia. Guru yang bagi kita sepatah huruf pun kita kena khidmat dengan dia. Baru ada keberkatan. Dan guru yang memberi ilmu itu pula kena ada ikhlas, barulah anak-anak murid dia akan faham. Bukan senang Pak Long. Hari ni orang nak kumpul pengikut saja Pak Long. Tu kata ulama. Apa ulama sebut? Alim ni ada dua jenis Pak Long. Alim ni ada dua jenis. Apa dia? Satu alim yang dibenci oleh Allah, satu lagi alim yang disukai oleh Allah. Apa dia? Alim yang dibenci oleh Allah Ta'ala, makin banyak ibadat, makin banyak ilmu, makin berani buat dosa. Makin berani cabar Allah. Pak Long. Lah ni macam-macam Pak Long. Ada satu orang Pak Long di kampung saya duk scroll TikTok. Duk main TikTok Pak Long. Orang suruh ngaji tak mau kerja main TikTok Pak Long ni pun. Scroll TikTok naik satu ceramah.
Ceramah tu kata siapa-siapa yang duk kena kerap kencing manis ni sebab makan benda haram. Kawan pun tepuk diri. Dia kata aku makan atas haram apa ni dia kata ni, kena kencing manis teruk ni. Nak kata aku makan babi, tak makan. Nah, tuan-tuan. Pelik kawan tu pun. Tu kata kita tuan-tuan. Nah, macam-macam patua nak keluar. No? Ulama bahas lama dah kita Pak Long. Ulama bahas dah kita lama dah. Kita yang baru nak up. Tu kata pada orang yang alim dibenci oleh Allah, makin ada ilmu, makin dia cabang Allah lagi banyak. Berani tinggal semayang, berani buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Alim yang dikasih oleh Allah Ta'ala macam mana? Makin bertambah ilmu, makin bertambah ibadat, makin rasa tak cukup, makin rasa Allah Ta'ala terima kan ibadat yang aku buat ni. Lalu dia perbaiki lagi ibadat dia. Mau kita rasa banyak ke rasa orang kata rasa sikit? Nah, tu ulama sebut. Benda apa yang paling ringan? Ulama sebut pada kita, benda apa paling ringan? Siapa jawab awal boleh balik awal. Entah benda apa paling ringan? Hai, orang sini tak ada jawapan. Nah, benda apa paling ringan tuan-tuan? Nah, anak murid tok guru ni pun jawablah, ustaz, benda yang paling ringan kapah. Tidak nak jawab kapah dah. Nah, tok guru tu tak betul. Benda yang paling ringan. Hah? Perut nak teruk tuan-tuan. Nah, anak murid ni menjawab, benda yang paling ringan ustaz, debu. Tak betul ke? Habis itu benda yang tak betul, semua tak betul, apa yang betul? Kawan marah tuan. Nah, guru ni jawab, benda yang paling ringan meninggalkan ibadat berbanding buat dengan ibadat. Contoh, tuan-tuan dah gerak, Allah gerak tuan-tuan bangun pukul 4:30 pergi kencing. Nah, tuan-tuan bangun pukul 4:30 pergi jamban nak terkencing. Tahu jamban? Orang Kedah panggil toilet. Nah, Pak Long pergi jamban. Pergi jamban pukul 4:30 kencing dah. Pak Long nak terus ambil ayat semayang ke nak basuh kencing masuk jinak balik? Jawab tunggu-tunggu Pak Long. Lah masjid ni risau takut keluar lagi umat pendek. Pak Long nak terus ambil ayat semayang ke nak orang kata nak basuh kencing betul masuk jinak balik? Berapa ramai pengharapan macam saya? Nah, tak apa, aku 4:30 pukul 5 bangun. Berapa ramai? Berapa ramai yang rasa dia boleh bangun pukul 5 tak gitu? Tu kita ni tuan-tuan, kalau harta terlalu banyak sekalipun, tapi tak mampu bagi kita ingat kepada Allah, harta tu kurang berkat. Nah, makan kita makanan sedap-sedap, tapi makanan yang kita makan tu tak mampu bagi kita ingat kepada Allah. Hari ni makan sedap banyak. Nah, daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan, semua nak makan sedap belaka. Nah, semayang tarawih tu, mau ulama bawa keluar fatwa. Contohlah kalau ulama keluar fatwa pada dia, semayang tarawih anda boleh buat 4 rakaat, agak-agak 8 ke 4? Entah buat 4 ke 8? Kan 23, dia bagi 3. Contoh dia bagi 3. 4 dapat 8, 23. Mana tu balong? 23 orang ni, kemas syurga. Nampak 23 Tok Imam je tunggu. Nah, nampak dah kita mau Tok Imam tu beribad panjang sikit lah, lingkup. Nah, tu kita. Berat nak buat ibadat tu banyak. Tuan-tuan bawa duit, nak sedekah 50 kan nak sedekah RM5. 55 tak bagi ke orang. Berat nak bagi 50. Nah, tu kita kena jaga. Jangan terlalu banyak. Orang kata apa dia? Terlalu mewah. Hari ni kita kadang-kadang terlalu mewah. Makan sedap, tayang pada orang. Nampak long? Semua hari ni zaman nak tunjuk pada orang belaka. Makan sedap, tayang, kahwin, tayang. Semua nak abang. Cerai pun cerai habak korang. Dah cerai biasa tak apa, ni habak pula kelemahan lelaki tu lagi lingkup kita. Dunia lah balong. Nampaklah tak ada apa, biasa lah tu, betul. Kita ni hak biasa tu, banyak orang buat kesilapan. Nah, orang buat benda yang Allah mungkar. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh kita tutup aib. Nah, ulama sebut pada kita, sesiapa yang membuka aib dia sendiri, maka tidak ada siapa lagi boleh tutup, melainkan dia sendiri yang menutup aib dia. Kita dah pergi cerita ke orang, Allah Ta'ala tak boleh tutup dah. Sebab apa? Sebab kita sendiri yang pergi buka dekat orang.
Tu kita kena jaga. Jangan terlalu banyak mewah sangat Pak Long. Pak Long beli telefon mahal. Tapi Pak Long pekak. Agak-agak lagu mana? Pak Long beli telefon harga beribu-ribu lah ni. Tapi Pak Long pekak. Pak Long nak kira lagu mana? Nak salah telefon kan salah kat Pak Long? Salah telefon kan salah Pak Long? Bodohnya telefon ni. Marah telefon pula dah. Padahal dia hanya pekak. Tuan, tu kata kita. Dan jangan terlalu mewah. Tiba kita tengok telefon mewah. Banyak dah buat dosa ke banyak dah buat pahala? Kita tahu tak dosa dengan pahala? Tahu. Tapi kenapa kita buat? Sebab kita tak ada bimbingan daripada orang soleh. Kita nak hidupkan hati kita tuan-tuan. Kita kena duduk dengan orang soleh baru kita boleh hidup. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang toleh, kita duduk orang yang payah ingat pada Allah, nescaya kita pun akan jadi orang yang derhaka kepada Allah. Jadi pilihlah kawan yang mampu bagi kita ingat kepada Allah. Jangan terlalu mewah harta benda dunia ni Pak Long. Guna sekadar yang kita boleh guna saja. Ni ada kita kata Sayyidina Ali sebut apa dia? Hiduplah kamu bukan suruh zuhud sangat. Zuhud ni bukan hidup dalam miskin. Zuhud ni bukan hidup dalam keadaan tak ada harta. Bukan. Tapi apa dia? Zuhud ini bermakna guna harta benda di tangan. Jangan bawa masuk dalam hati. Kalau kita masih dok rasa sayang nak buat ibadat yang kita harta benda kita bawa masuk harta benda dalam hati lah tu. Kita nak tinggal tempat tidur untuk buat ibadat. Nak tinggal kan nak terus tidur? Itu kita. Berat. Yang kita tuan-tuan serupa je Pak Long weh. Serupa je kita. Tapi kalau saya masuk syurga tinggi sikit pada Pak Long. Pak Long. Sama je kita Pak Long weh. Belum tentu boleh layak masuk syurga. Kalau tak ikhlas buat ibadat pada Allah, tak ada guna Pak Long. Contoh, saya dengan Pak Long, siapa paling jauh mai sini? Saya ke Pak Long? Saya jauh. Pula saya jah daripada Kedah pula teruk lagi tu kan. Saya dengan Pak Long, saya jauh. Saya dengan Pak Long, siapa ikhlas dalam buat ibadat? Pak Long jawab siapa? Nafsi-nafsi. Pak Long. Kalau saya mai jauh sekalipun, 400 km saya mai daripada Kedah tuan-tuan. Tapi hati saya mai bukan sebab nak sampaikan ilmu. Semata-mata nak bayaran daripada surau. Saya tak dapat apa. Lebih mulia yang tuan-tuan mai seinci dengan masjid, dengan surau tempat tuan-tuan. Tuan-tuan lebih ikhlas daripada saya yang mai. Tuan-tuan jangan pandang pada pakaian. Jangan pandang pada orang tu, orang kata nampak ni soleh. Belum tentu. Sebab apa? Ikhlas kita main peranan. Sebab kita kadang-kadang tertipu dengan sebab apa? Jumlah rakaat yang kita buat ibadat pada Allah. Kalau kita pernah tanya, tuan-tuan jumpa dengan Ramadan berapa lama dah? Tuan-tuan jumpa dengan Ramadan berapa lama? Ada orang hidup 50 tahun. Tolak 10 tahun, berapa puluh tahun dia jumpa Ramadan? 40. Ada orang hidup 60 tahun. Tolak 10 tahun jadi 50 tahun. 50 tahun dia jumpa Ramadan. Pernah tak kita jumpa Lailatul Qadar satu malam? 50 tahun kita jumpa puasa orang ni. Pernah tak kita jumpa Lailatul Qadar? Mungkin kita kena tanya hati kita bagaimana kita sambut Ramadan. Bagaimana hati kita sambut puasa. Bagaimana kita buat ibadat pada Allah. Ada orang dengar Ramadan nak mai dia rasa gelisah dah. Lah puasa mai pula dah. Nak makan tak boleh lah. Dia kerja nak makan lah. Nak balong? Tu, kena tanya. Sebab apa? 50 tahun dah kita jumpa puasa. Memang kita kata Lailatul Qadar tu milik Allah, betul. Tapi apa usaha kita untuk dapat redha daripada Allah? Apa usaha kita untuk dapat pertolongan daripada Allah? Kita nak orang tolong kita. Kita nak orang mulia kita. Tapi kita tak pernah memuliakan orang. Siapa nak mulia kita? Tu kita. Silap kita. Tu, kemudian yang ketiga apa dia? Yakni selalu mengumpulkan harta benda sebanyak mungkin. Kumpul harta benda sebanyak mungkin. Pagi petang siang malam kerja, tak cukup kerja nu OT pula. Salah ke? Tak salah Pak Long. Jumpa Allah 5 minit, kenapa kita tak boleh jumpa dengan Allah? Ada tak orang sembahyang sampai 5 jam? Tak ada Pak Long, jumpa Allah 5 minit ya. Tu pun paling lama, mau lama sikit, mayang tarawih, lama sikit. Tu kata kita jumpa Allah 5 minit, kita kerja berjam-jam. Jumpa Allah tak boleh. Sedangkan Allah maha memberi rezeki pada kita.
Nah, tu kita kena minta keberkatan. Jangan minta rezeki yang banyak. Kalau banyak pun tak ada berkat, tak ada guna. Berkat apa dia? Tuan-tuan mampu buat kebaikan dengan rezeki yang kita ada. Bukan makin kita simpan. Bukan makin kita sayang. Aduh. Kemudian, sikit lagi tuan-tuan. Nah, ada orang suka kumpul harta benda pagi petang siang malam. Pergi tak berhenti kerja. Balik kerja pejabat, tak kira sambung buat kerja tu pula. Kerja tu sebab apa? Komitmen banyak lah kita. Betul. Sebab apa? Punca rezeki payah masuk. Antara punca kita tak serahkan urusan kita dengan Allah dulu. Nah, berapa ramai yang tahu, yang duk baca ayat 1000 dinar. Nah, ayat 1000 dinar tu, duk tempek kat kedai. Pergi kedai-kedai makan, bersepah ayat 1000 dinar. Mu tahu ayat 1000 dinar banyak? Dia kata, Ustaz, ayat 1000 dinar menjemput rezeki. Nah, ayat tu suruh baca, bukan suruh tempek balong oi. Nah, suruh beramal, bukan suruh tempek. Kalau Pak Long tempek penuh sekalipun dini kedai Pak Long, rezeki tak masuk tetap. Sebab apa? Wa may yattaqillah. Allah Taala sebut, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan rezeki yang melimpah ruah. Diberikan rezeki yang barakah. Nah, habislah ayat tuan-tuan terbaca. Nak abang apa dia? Yang bertakwa kepada Allah. Kita takwa tak yang rezeki tak cukup pada Allah ni? Tanya diri kita tuan-tuan. Nah, kemudian yang kelima apa dia? Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Tipu menipu dalam merebut jawatan. Zolim orang, khianat orang, tipu orang, naya orang. Zaman lah belum duk naya orang. Pak Long mungkin tak apa nu, kami di belah kampung kesian. Nak makan pun duit tak ada Pak Long . Baru saya jumpa satu orang Pak Long pergi beli beras. Wak RM3, tuan-tuan nak beli beras apa? Nah, beli bukan beli kampik tuan-tuan, beli hak timbang kilo. RM1 beli banyak mana? Tu betapa susah tuan-tuan. Tu tak termasuk lauk lagi tuan-tuan. Lauk pun mahal teruk kita Pak Long. Nah, kita abang mereka kurang, orang kata ayam mahal sangat, dia kata kurangkan makan ayam. Tak nanya kita Pak Long. Nah Pak Long. No, kesian orang kampung tu, kita boleh makan sedap Pak Long. Nah, kita boleh makan sedap. Orang yang gaji hari, tuan-tuan, kadang-kadang pergi motong, mau hujan tak boleh nak motong getah. Nah, kutik sekerak pun kalau main hujan, sekerak tak banyak, kutik kadang yang mampu ya. Nah, ada hari lebih, ada hari kurang. Saya tanya Pak Long tu kenapa? Ada hari lebih, ada hari kurang. Dia kata time saya lebih, time saya rajin, saya lajak sikit pergi kebun orang kutik dia tu. Nanya juga Pak Long ni pun. Nah, Pak Long. Tu kita kadang-kadang sampai kata Nabi SAW Nabi sebut apa dia? Siapa yang menjadi bakhil, kamu akan berbunuhan antara satu sama lain. Punca kita tak bayar zakat, punca kita tak bersedekah, orang yang mampu sedekah, kita penyebab menutup pintu rezeki orang lain. Ataupun kita penyebab untuk orang lain buat kejahatan. Nah, orang nak pergi mohon di pejabat zakat, macam-macam prosedur nak kena. Nah, orang nak pergi mohon pada pihak masjid surau, macam-macam nak kena. Lepas tu jalan mudah apa dia? Curi duit tabung. Nah, tu orang yang buat curi duit tabung, tuan-tuan, siapa nak kena dipersoalkan? Jadi kita kena tapi orang dah kaki curi, tak boleh kata apa lah Pak Long. Nah, nu hak dah tak ada apa dah nu. Tak tahu dah solusi apa. Nak buat, nak cari bagi anak makan. Paksa mencuri. Sebab apa? Sebab kita menyekat rezeki dia. Esok kita nak jawab depan Allah, nak jawab apa? Itu kata Nabi SAW, jangan jadi diri kamu penyebab untuk orang berbunuhan antara satu sama lain. Kamu makan sedap-sedap tayang di media sosial, ada pakai miskin yang tak boleh makan sedap-sedap macam kita. Nak jawab apa tuan-tuan depan Allah? Ada jawapan ke? Bangun esok jawapan Allah tanya, kenapa hang makan sedap-sedap tak bagi orang? Suka hati aku lah, aku cari duit boleh tak tu? Tu jangan ada bangga sangat. Nah, tu dunia lah tipu menipu. Nak jawatan tipu, nak kawan ni, mula-mula main janji kita mana, lepas dapat jawab ni, hilang. Ada Pak Long weh? Ada. Lepas satu orang maklum tu jumpa satu orang hamba Allah. Hamba Allah tuan-tuan 5 tahun sekali baru sampai. Nah, 5 tahun sekali baru sampai. Ni tak nak takut apa-apa tau. Saya tak kata korang. Saya ni bukan jenis kata korang, jenis orang soleh macam saya ni payah. Nah, saya kata apa maklum ni kata ya. 5 tahun sekali baru muncul nampak muka. Wak pergi beras 5 kilo, wak pergi telur sepapan, wak pergi apa semua. Maklum pun kata, lah, hidup lagi ingat mampu hirah. Dia balas. Maklum. Nah. Oh, time kami perlukan hang tak mai. Maklum tidak boleh tiang. Dia pula dia kata, Pak Long, kami bukan tak mau mai. Saya Allah uji sakit di hospital lama. Jadi orang jenis kaki kencing tu, dia kencing hidup-hidup. Oh.
Nah, tak ya tahu saya kena dah. Deras tu pernah kena tu. Tuan-tuan. Tak kena dah. Bukan janji. Bukan. Dia kawan tu janji nak bagi duit buka puasa. Dia tak apa Ustaz. 10 akhir Ramadan saya bagi duit buka puasa. Berapa? Saya kata ikutkan satu malam lebih kurang 700. 10 malam 7,000 lah. Tak apa. Saya bagi 10. Kemas kawan. Nah, kita pun tak ada fikir untuk 10 akhir Ramadan. Orang nak bagi tuan-tuan. Lepas tu dia kata bila nak bagi Ustaz? Bagilah. Orang kata malam 15 boleh bagi dah. Untuk kita buat persiapan. Nah, kita pun tak apa. Malam 15 kita mesej tak balas blue tick. Nah, malam 20 blue tick. Mau malam 21 pening pula dia pun nak buka puasa dah. Dan jenuh renggah kita. Tuan buat macam mana tuan Allah? Mesej telefon tak masuk duk jawab orang perempuan pula di Ismail mailbox teruk tuan. Buat habis top aku ya telefon pun. Nah, tang nak habis tuan esok lepas raya tu, lepas orang habis mayang raya takbir apa semua sana, dia mesej Ustaz minta maaf, baru ni saya tak dapat nak balas. Saya sakit di hospital 3 minggu. Nah, siap hantar gambar lagi dah. Tuan teruk tuan kita kena. Tu kata kita jangan berjanji dengan orang. Nah, sebab apa? Tipu menipu. Tuan-tuan, tu Allah akan uji kita. Waktu kita berjanji nak bagi tu sedap dah, tapi waktu nak memberi tu susah. Tu Nabi sebut pada dia. Ramai orang niat nak bagi yang elok, tapi bila sampai waktu nak bagi yang tak berapa elok. Tu kira okey bagi juga yang tak elok, yang tak bagi langsung. Tu nak kena jawab depan Allah tu. Tu jangan tipu menipu dalam merebut apa dia? Harta benda dunia. Hari ni orang nak pangkat, orang tipu menipu. Nah, orang duk mengadu domba pasal kawan ni. Kalau boleh jangan bagi dia jadi, orang kata jangan bagi dia ada jawatan. Dia ni tak layak ada jawatan. Sebab dia jenis kaki. Dia punya nak bagi orang jatuh jawatan. Sebab apa? Sebab dia nak. Ni kata menipu, tipu menipu. Rebut harta benda. Duk main abang kat Pak Long. Kalau Pak Long sokong saya. Contoh. Ni tak ada sangkut Pak Long. Dia kata kalau Pak Long tolong saya esok Pak Long mudah. Pak Long minta je apa saya bagi. Nah, Pak Long minta lah. Pak Long sakit. Pak Long nak kursi roda saya bagi. Tapi kursi roda 3 ya. Tak ada 4. Apa dia? Kita suruh tolak sendiri lah Pak Long. Nah Pak Long. Nah abang kita Pak Long. Ni dunia lah. Orang tipu kita sebab apa? Sebab nak jawatan. Jadi jaga-jaga Pak Long weh. Sampai apa dia? Sampai kata ulama. Orang tipu menipu. Berani bersumpah dengan nama-nama Allah yang besar. Apa dia? Wabillahi. Watallahi. Ingat main-main tuan-tuan. Orang yang sumpah dengan nama Allah 3 tuan-tuan. Dia akan dapat laknat Allah. Nah. Nak taubat pada Allah bukan senang tuan-tuan. Jadi kita kena jaga-jaga tuan-tuan. Jangan sangat tipu menipu. Dan yang kelima apa dia? Saling memarahi. Ego tinggi. Suka nak marah orang. Nah, suka bergaduh dengan orang. Tak puas hati dengan orang. Ni dah. Nyakit dah. Nah. Semua orang tak kena belakang. Orang nak kena ikut cakap dia. Kudu abang dah. Dia tak layak jadi pengurusi bagi aku. Dia nak pengurusi pula dah. Nah. Kalau aku buat aku tak jadi macam dia. Apa dia yang nak bagi dia? Semua orang tak kenal belakang. Mau kenal kat dia. Saya ni bukan malaikat. Saya ni hamba Allah juga. Mampus kita. Ni contoh lah Pak Long. Tak ada sangkut pok Pak Long. Ni Pak Long dia ingat saya dah sangkut pok. Tak ada. Saya jenis orang beriman. Tak kata orang Pak Long. Nah. Dan yang keenam apa dia? Dengki mendengki antara satu sama lain. Dengki mai daripada mana Pak Long? Daripada hati. Dengki tak mai daripada akal. Dengki mai daripada hati. Siapa punca dengki? Alah, siapa punca dengki? Orang tu sendiri Pak Long. Sebab apa? Sebab dia menayangkan benda yang Nabi larang. Apa dia? Yang pertama, Nabi larang jangan duk khabarkan umur kita pada orang. Sebab kalau seseorang itu mengetahui umur dia, nescaya dia akan hilang hormat dengan kawan tu. Ni dunia lah. Nah, Pak Long jangan tanya umur orang pula. Mau tanya umur saya sesepak dengan bertepuh-tepuh. Nah, Pak Long. Nah, jangan tanya. Biar kita hormat panggilan yang baik dengan dia. Nah, walaupun dia pangkat muda, walaupun dia pangkat orang kata bawah pada kita, tapi kita hormat dia, insya-Allah Allah muliakan kita. Dia pula segan nak panggil apa kat kita ah. Nah, tapi kalau kita tahu umur, kita akan hilang hormat. Mula-mula kita duk sembang saya lah apa mai juta umur aku hang lingkup tu. Ada? Ada. Duk nampak lama tuan-tuan. Mula-mula duk panggil juga ustaz, duk panggil apa? Lah kali tak tahu umur panggil nama ya lagi teruk. Ni ada kita tak ada. Tu berkat kita hilang. Tu ulama sebut. Jangan duk tayang ataupun jangan duk sebut umur kita berapa. Jangan duk cerita ke orang. Nak balong? Jangan duk cerita pada orang. Tu. Yang kedua kata Nabi SAW dia. Jangan tayang kemewahan yang kamu ada.
Hang beli apa pun hang hargai diri. Jangan duk tunjuk pada orang. Tapi tu kalau tuan-tuan beli kereta mewah, takkan tuan-tuan nak simpan saja kot. Nah, awak tak naik saja takut tunjuk orang riak mampu. Nah, niat kita sendirilah tuan-tuan. Nah, tuan-tuan beli kereta nak parking situ memang tujuan kita apa? Tuan-tuan naik boleh gagah sikit orang tahu dia niat cari rezeki tak apa. Nah, jangan tunjuk sangat apa dia. Tuan-tuan peluk cium bini duk buh di Facebook. Bahagia? Belum? Bahaya musim-musim lah ni belum. Nah, tidak-tidak Pak Long pergi menikah seorang di Thailand mampu Pak Long. Nah, Pak Long, lah musim orang menikah Thailand Pak Long. Pak Long nak pergi ajak saya jadi saksi lah. Nah, Pak Long, saya tak mau, saya tak berani, saya cakap boleh. Berani tak? Pak Long, tu jangan tunjuk kebahagiaan kita pada orang. Nah, Pak Long, jangan duk tunjuk sweet-sweet sangat dekat media sosial. Orang boleh dengki hantar sihir santau kepada kita. Ni Nabi sebut apa dia? Punca orang dengki dengan kita. Sebab kita sendiri yang buka ruang bagi orang dengki. Kita duk tunjuk aset kita pada orang ramai. Aku ada aset ni, aku ada aset ni. Tujuan apa? Tujuan apa kita nak buat tuan-tuan? Cara kita nak ajak orang melabur dengan kita. Bukan cara kita tunjuk pada orang. Hari ni orang belagak jadi kaya banyak Pak Long. Dia pergi sewa kereta orang 2-3 hari buat harta dia. Teruk. Nah, ada satu orang kawan saya. Buka mahat tahfiz. Nah, ada satu orang main tu belagak jadi kaya. Dia pergi sewa kereta besar-besar 2-3 biji. Dia main duk sembang dengan ustaz ni. Dia kata, ustaz labuk dengan saya. Ustaz tengok. Dia dah kereta besar ni banyak biji dah. Padahal sewa. Sewa Pak Long. Bukan setakat ustaz tu kena pusing. Pak mentua pun kena pusing. Tuan. Tu kata dunia lah orang pusing kita tuan-tuan. Nah, nak cari orang yang tak pusing, carilah orang yang alim, yang Allah kasih apa dia? Orang yang berilmu. Sebab apa? Orang yang alim, orang yang soleh, dia tidak akan bawa kita ke kesatan. Dia bawa kita kepada jalan yang baik. Jadi cukuplah kot sekadar tu saja tuan-tuan. Bulan lepas tak mai, tu kita lajak pukul 10. Nah, bulan lepas saya tak mai, bulan ni saya baru mai. Bulan depan pula tak tahu guna. Tidak-tidak bulan Ramadan baru sampai. InsyaAllah tuan-tuan cukuplah kot sekadar tu saja tuan-tuan. Ada rezeki kita jumpa lain masa lain hari. Moga-moga Allah redha, moga-moga Allah bagi pertemuan pada kita, moga-moga Allah bagi kasih sayang pada kita insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala alam. InsyaAllah macam biasa insya-Allah kita sama-sama lah kita doa, moga Allah rahmati kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapa-siapa nak menyumbang untuk pembinaan surau lepas insya-Allah lagi lah. Saya lupa waktu tabung tadi. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdza mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya Zal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin.